Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah tuan-tuan, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala berbagi kita panjangkan umur, tambah tahun tetapi berkurang usia. Esok tahun baru tambah tahun, tapi usia kita makin kurang. Kan makin tambah umur, makin kurang umur kita. Alhamdulillah, Allah SWT masih lagi memberikan kita keizinan untuk menghirup udara segar. Dan yang paling penting, Allah Ta'ala masih berikan kita kesempatan untuk sama-sama solat subuh secara berjemaah. Benda yang masih tak kecapaian lagi dalam kempen 1 juta umat Islam sembahyang subuh berjemaah. Kempen itu rasanya agak viral juga di Facebook dan di WhatsApp, tapi Wallahu a'lam. Di masjid saya minta dia tuan kuasa masjid buat macam surat jemputan bagi kat postman yang hantar surat jemputan kahwin tu, hantar rumah-rumah. Wallahu a'lam apa terjadi, nanti saya minta tanya kawan. Adakah penuh masjid ni macam sembahyang Jumaat atau tidak? Wallahu a'lam. Patutnya bermula pada saat ini. Rupanya kempen ni dah lama berjalan, tuan. Tapi tak apalah, tuan. Kita rasa kita teruskan kempen ini supaya, dan sama pada masa yang sama kita berdoa kepada Allah SWT supaya Allah Ta'ala bukakan pintu hati sahabat-sahabat kita, rakan-rakan kita yang masih lagi belum dibukakan hatinya oleh Allah SWT untuk memakmurkan masjid, terutamanya pada waktu subuh. InsyaAllah tuan-tuan, pada pagi ini kita masuk kepada bab baru, ilmu. Bab yang berkaitan dengan bab ilmu. Bila sebut ilmu ni tuan-tuan, dia akan berkaitan dengan ulama. Ilmu, dia punya fa'ilnya alim. Alim jamaknya ulama. Ketika alim itu maknanya orang yang berilmu. Dan kenapa ilmu, alim, ulama ini cukup dipandang tinggi di dalam Islam? Allah Subhanahu wa taala menyatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat dan meninggikan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu itu dengan beberapa darjat dan beberapa tingkatan. Allah Ta'ala sebutkan di sini, alladzina amanu minkum walladzina utul ilma. Maksudnya kalau orang yang banyak ilmu tapi tidak beriman, darjatnya tinggi di dunia tetapi tidak ada apa-apa arti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang beriman dan dikurniakan ilmu, darjatnya tinggi di dunia dan juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Betul, Allah gandingkan perkataan amanu, alladzina amanu minkum, frasa itu digandingkan dengan walladzina utul ilma, orang-orang yang beriman dan diberikan ilmu pengetahuan. Itu gandingan dia. Dalam Islam ni mana pergi mana-mana tuan-tuan, dia mesti iman dulu.
alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Orang yang beramal soleh, tidak ada beriman, tidak ada apa-apa nilai dan artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat ini semua menyanggah kepercayaan setengah-setengah orang, terutamanya orang yang menganut fahaman pluralisme, yang menganggap semua agama itu sama, yang mengatakan siapa sahaja yang berbuat baik maka akan masuk dalam syurga tanpa diperhitungkan imannya. Itu ada satu kepercayaan yang begitu, tuan-tuan. Kepercayaan yang sedang berkembang bagaikan api dalam sekam. Orang Cina kalau macam orang masuk ajaran sesat ni, dia ada identiti dia. Orang Cina ni macam kita, dia biasa. Kadang-kadang pakai tudung pun. Yang perempuannya pun itu orang, tapi mempunyai keyakinan yang meragukan, golongan skeptik, ragu-ragu. Dan firman Allah lagi, qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Katakanlah, apakah dapat disamakan antara orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Allah Ta'ala tanya kepada kita, sama tak orang berilmu dengan orang tak berilmu ni, sama tak? Jadi akal kita akan menyatakan sudah tentu tak sama, bukannya. Dalam satu riwayat Anas radhiyallahu anhu, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik ni, tuan-tuan, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi personal assistant kepada Rasulullah. Dan berkat dia menjadi personal assistant kepada Rasulullah, umurnya panjang, hartanya banyak. Bukan umur panjang, harta banyak je, isterinya pun ramai, anaknya pun ramai. Berbagai-bagai rezeki yang Allah Ta'ala beri. Rezeki umur, rezeki pasangan, rezeki keturunan, rezeki harta benda. Dikhabarkan kata harta Anas bin Malik ni masih ada lagi dekat Madinah, Karam ni. Kita pun tak tahu, masa pergi sana kita tak tanya pun orang mutawif tu. Aku boleh tunjuk mana dia kata tanah yang dikatakan warisan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kita baca dulu. Utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu sehingga ke negeri China. Fa inna talabal ilmi fariidatun ala kulli muslim. Karena sesungguhnya menuntut ilmu itu fardu, kewajiban pada tiap-tiap orang muslim. Wa innal malaikata tad'u ajnihatiha ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yatlub. Sesungguhnya malaikat itu membentangkan sayap-sayapnya bagi penuntut-penuntut ilmu kerana redha dengan apa yang dituntutnya. Hadis ni, tuan-tuan, dari segi sanadnya setengah ulama hadis mengatakan ada masalah tentang tuntut ilmu ke negeri China. Saya tak sempat nak takhrij hari ini, tuan-tuan. Aplikasi ini telah hadir ni hadis riwayat Ibnu Abdul Bar. Tak apa, insyaAllah cuma akan datang saya akan bagi tahu sanad sebenar hadis ni, bagaimana kedudukan dia, adakah dhaif ataupun bagaimana. Tapi kalau dhaif sekalipun kita boleh ambil sebagai pengajaran. Tapi matan pada bunyi talabul ilmi faridatun ala kulli muslim itu sahih. Dan malaikat membentangkan sayap-sayapnya itu ada disebutkan dalam hadis-hadis sahih yang lain. Cuma masalah di sini ialah pasal tentang menuntutlah ilmu sampai ke negeri China, tuan-tuan.
An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala talabul ilmi sa'atan khairum min qiyamil lailah. Menuntut ilmu satu saat, duduk dalam majlis ilmu macam ni satu saat, lebih baik daripada qiyamul lail satu malam. Wa talabul ilmi yauman, dan menuntut ilmu satu hari, khairum min siyami thalathati ashhur, lebih baik daripada berpuasa 3 bulan. Hadis riwayat Ad-Dailami. Dan inilah juga antara kata-kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala alaih, yang mengatakan menuntut ilmu satu saat itu lebih baik daripada solat sunat 1000 rakaat. Sebab apa tuan-tuan? Sebab ilmu akan memandu seseorang dalam melakukan sesuatu ibadah yang sahih. Tapi kalau tak ada ilmu, main ikut-ikut saja tuan-tuan, itu yang akhirnya perbuatan itu kemudiannya nanti menjurus kepada ke arah bid'ah. Pada mengikut-ikut, dia tak ikut sandaran dia. Bagi contoh tuan-tuan, amalan membayar fidyah secara sorong papan, tarik papan. Buah geraji dia dalam perahu. Di kampung saya masih berlaku. Di pekan-pekan wallahu a'lam. Di kampung saya masih berlaku bayar fidyah sorong papan, tarik papan. Panggil orang Kedui. Jadi orang Kedui pun bawa beras, sediakan beras. Beras kat bawah dah tunggu dah, kampik-kampik. Dan di atas tu hanya satu kampik lebih kurang. Dia pun serah beras tu, di beras ni untuk bayar fidyah simpulan, arwah simpulan, bin simpulan, untuk menggantikan apa solatnya ke, puasanya ke apalah. Dan pihak yang datang tu pun terima. Kemudian dia, saya sedekahkan semula kepada orang pertama tadi, beralih pada orang yang kedua. Begitulah sampai habis keliling. Orang ikut dia, tak ada ilmu. Pernah orang nak tanya yang tukang buat tau, tukang buat tu pun bukan bilan. Tanya, dia kata antara hujah yang dia pakai, dalam kitab I'anatul Talibin ada benda sebut benda ni. Imam Subki ada melakukannya. Jadi kita merujuk balik kepada kitab I'anatul Talibin. Kitab I'anatul Talibin itu dia syarah kepada Fathul Mu'in. Dia rujuk ke situ, dia tak sebut pun. Dia sandar kepada Imam As-Subki itu. Imam As-Subki mengqadhakan solat ahli keluarganya yang meninggal dunia. Dia tidak fidyah. Itu menurut pendapat Imam Subki, berdasarkan kepada kias, dikiaskan kepada barang siapa yang mati meninggalkan puasa, dipuasakan oleh walinya atau warisnya. Akhirnya menimbulkan minat pada saya untuk buat kajian tentang fidyah. Kita buat kajian tentang fidyah, kita nak cari daripada mana asal usul sorong tarik ni yang orang kampung berbuat. Kaji dapatlah jumpa punya asal usul sorong tarik ni dulu. Dia suatu ijtihad ulama dulu, inovasi ulama dulu nak membantu keluarga si mati yang miskin. Zaman-zaman dulu, zaman-zaman hang tua dulu, padi kan setahun sekali je dia punya, betul? Menuai setahun sekali. Jadi bila setahun sekali simpan dekat kebun tu, datang, belum lagi datang orang besar 16 untuk minta cukai bagi separuh. Jadi berah tu itu je lah yang ada. Jadi bila si mati meninggal dunia, meninggalkan puasa umpamanya sampai 2 bulan, 3 bulan,
Mungkin dia puasa, tak pernah puasa tu daripada umur balik. Banyak beras nak bayar tu. Satu hari satu cupak. Nilai orang zaman dulu secupak tu banyak tu. Jadi ulama-ulama nak selesaikan ni pun berpakat lah. Macam ni lah. Kita semua miskin. Kita pakat-pakat dengan orang miskin. Kita nak bantu keluarga si mati ni. Lepas tuan-tuan terima fidyah, sedekahkan balik beras tu kepada keluarga waris si mati. Buatlah 2-3 kali. Sampailah cukup berapa bilangan puasa yang ditinggalkan. Dia buat begitu lah. Suruh tarik tu. Kitab mana? Ada satu kitab. Bukan kitab, dia macam risalah. Nipis je. Al-Wahbatul Ilahiyah, yang dicetak di Turki zaman Kerajaan Osmaniyah. Kitab tu. Itu pun saya dapat daripada projek paper pelajar yang buat first degree dekat belakang ni. Dia photostat. Sebab dia photostat kan. Oleh kerana dia bentuk projek paper dekat bilik tesis, kita tak boleh photostat. Macam mana aku nak akalkan ni? Masa saya belajar tu, telefon dah ada kamera, tapi tak secanggih zaman sekarang. Dia tak berapa piksel ni. Diam-diam kita duduk tengok kamera, tak ada, kita pun ambil gambar. Sampai rumah tengok kabur gambar. Sudah. Besok datang di bilik tu, dah lagi tersalin. Jadilah orang zaman dulu salin balik kitab. Pasal dia tak berapa banyak, kita pun salin. Nak tahu pasal usul dari mana? Kitab Wahbatul Ilahi itu memang ada sebut tentang suruh tarik itu. Suruh korban tarik papan. Tapi dia ada bagi syarat di situ. Haram menghadirkan orang kaya di dalam majlis ini. Sedangkan kat kampung kita semua tak miskin. Yang duk terima suruh tarik tu tak miskin kok. Semua bukan kita. Jadi ada asal usulnya. Kita bila kita ada ilmu, kita tahu asal usulnya. Oh, asal usulnya itu dulu ulama nak membantu fakir miskin ni. Sebab nak bayar beras dalam keadaan yang banyak, beras tak ada. Nak pakai makan tinggi pun tak dapat. Simpan dekat kepuk tu untuk 1 tahun. Sebab padi setahun sekali je. Zaman dulu tak ada import beras siap, tak ada. Beras mati pun tak ada. Dia itu je lah beras yang ada. Jadi itulah kebijaksanaan ulama tuan zaman dulu. Nak menyelesaikan masalah masyarakat mengikut keadaan semasa dia. Yang kita tak ada ilmu ni mengikut dia. Bila kita tanya pula dengan tukang buat, patut orang miskin terima fidyah. Dalam Quran jelas sebut wa fidyatun tu'amu miskin. Mau sekarang susah nak cari orang miskin, ustaz. Jadi bila kita timbulkan macam itu, untuk acara yang akan datang ni bukan. Okey, sekarang tuan-tuan, siapa yang nak berbicara fidyah ni, sama-sama kita mengisytiharkan diri miskin. Sudah. Macam mana cari isytihar? Dengan kita menghibahkan semua harta kita kepada isteri dan anak kita. Baik, tengok. Nampak tuan? Ada je nak cekelat kan? Akhirnya semua itu menjadi bid'ah mungkar. Sebab yang mati itu tinggalkan kebun banyak. Kalau dia fidyahnya pun katalah beras 1 lori, boleh jual kebun separuh. Itu pun sebelum pembagian harta pusaka, hutang-hutang dengan manusia dan hutang-hutang dengan Allah Ta'ala kena bayar. Daripada siapa? Daripada harta tinggalan si mati. Tapi dah dapat fidyah juga. Ada tak bagi saya dah? Itu dia. Bila tidak berilmu, tuan-tuan, kita mengikut sesuatu tanpa ilmu pengetahuan. Sebab itu dikatakan menuntut ilmu sesaat lebih baik daripada ibadat 1 malam. Sebab kadang-kadang ibadat 1 malam pun tahyun dan tidak. Yang melasah dia. Benda yang sembahyang yang Nabi tak suruh pun kita buat juga sembahyang. Sembahyang malam Isnin, sembahyang malam Selasa, sembahyang malam Rabu, sembahyang malam Khamis. Salat sunatan yaumul Isnin. Ada Tuhan. Nabi tak suruh pun. Sebab prinsip yang digunakan oleh ulama-ulama usul fiqh, al-aslu fil ibadah al-hazar illa bin nas.
Asal satu ibadat tu dilarang, melainkan dengan nas. Maknanya nak buat ibadat tu kena ada nas. Sama ada nas itu secara umum atau nas itu secara khusus. Nak berdoa awal tahun, akhir tahun, ada tak nas secara khusus? Tak ada. Ada tak nas secara umum? Ada. Anjuran berdoa, ud'uni astajib lakum, dan tak ditentukan bila masanya. Nabi cuma sebut waktu-waktu yang dimustajabkan doanya. Jadi ada pun orang tanya dengan saya, Ustaz, macam mana doa awal tahun, akhir tahun ni? Bid'ah ke? Bid'ah kalau dikhususkan. Dia tu mesti baca doa ni, ini doa ni, itu bid'ah. Tapi kalau nak berdoa di akhir tahun, di awal tahun, berdoa lah. Bukan awal akhir tahun aja, bila-bila masuk doa ni, tak ada masalah, doa lah. Itu pentingnya ilmu, nak membetulkan supaya jangan ada persepsi baru katakan itu doa akhir tahun Nabi buat. Di situ pentingnya ilmu pengetahuan, tuan. Sebab tu ilmu ni tak perlu, tak boleh putus. Mengaji ni kena sepanjang hayat. Minal mahdi ilal lahdi, daripada buayan sampai ke liang lahat. Sebab kata orang, dah mati pun kena menuntut ilmu. Itu imam baca talqin. Hai si fulan, kalau datang dua makhluk, jangan takut dan jangan getar. Dia ajar macam mana pun kalau memang hantu yang mati. Dia kena belasah juga, hantu juga. Tak diajar macam mana pun kalau dia memang orang yang diterima oleh Allah, orang yang soleh, mati suruh, mati usul khotimah dan sebagainya. Dia kena jawab soalan-soalan tu. Itu ya. Tujuannya sebenarnya mengajar orang yang hidup saja. Sebab tu kalau saya kena giliran saya baca talqin, saya akan sebut, wahai si fulan, wahai si fulan, wahai orang-orang yang berada di kawasan di sini. Mengingat pada orang-orang ini. Siapa kat kampung kadang-kadang kita tak baca talqin jadi isu. Ustaz tak baca talqin Pak Imam. Kita pun nak elak kekecohan di kalangan masyarakat. Benda tu salah ke tak salah? Apa? Tentu ilmu, cari ilmu. Oh, ada Rasulullah pernah ketika menunggu jenazah dimakamkan, Rasulullah ada bercerita tentang kematian, apa yang berlaku dalam kubur ketika menunggu jenazah. Maknanya tak salah lah kalau kita nak cerita benda tu. Walaupun pada dasarnya kita buat talqin tu, itu kita kena terangkan pada masyarakat. Jadi talqin ni adalah dia punya sandaran yang digunakan oleh orang yang mengatakan talqin yang ada ni berdasarkan pada hadis, walaupun hadis itu akan dipertikaikan dari segi sanadnya. Hadis yang dhaif. Apalah, hadis dhaif ni pun khilaf di kalangan. Kita al-khuruj min al-khilaf mustahabun. Itu kaedah yang ulama guna. Keluar daripada khilaf ni disukai. Jangan timbulkan kekecohan. Bila timbulkan kekecohan tu, kecoh satu Malaysia pegang haji. Ya, betul ada. Tuan-tuan, atuk saudara saya dulu belanjing sebab kebun dia luas. Saya kalau hari raya tu pergi rumah dia, tuan-tuan, takut anjing tu duduk bawah tangga. Warna hitam ni, saya ingat ni. Nama saya tak ingat apa nama panggil anjing tu. Ustaz saya dulu, masa saya tingkatan 6, ada seorang ustaz. Dia belanjing kat rumah dia. Tapi sebab dia OKU, orang Kening, dan dia tak ada pasangan hidup, dan saudara mara lain pun tak ada, disebabkan karah. Jadi anjing tu dibela untuk menjaga rumah dan menjaga keselamatan dia. Tapi dia tak adalah pegang-pegang peluk cium pun, tak adalah. Memang begitu. Tapi apabila kita buat satu event, satu majlis besar-besaran, kemudian ialah pemilik-pemilik anjing itu pun orang bukan Islam. Marilah dek, marilah, peganglah, peluklah, tak ada apa-apa, tak ada apa-apa. Yang datang majlis itu pun terlalu teruja. Kata orang Jawa, batai ni. Datang jumpa anjing itu, selama ni tak pernah pegang anjing. Tak apa-apa, you comel anjing tu, pegang. Masuk surat khabar, masuk Facebook, jadi viral, kecoh, tercecus lah kepikiran. Kata
Dan benda tu kecil tak ada apa pun. Tapi bila jadi kecoh itu benda tu jadi besar. Itu masalah itu tuan. Lepas tu al-khuruj min al-khilaf mustahabun. Keluar daripada khilaf tu. Orang tanya saya pula, Ustaz, perlu tak orang yang terlibat dalam acara tu yang pegang bertaubat? Ada pendapat peribadi saya, walaupun Mufti Kelantan kata semua kena bertaubat, ada pendapat peribadi saya tak perlu taubat. Yang perlu bertaubat siapa? Yang duk maki hamun dalam Facebook. Itu perlu bertaubat. Sampai Imam Syafi'i pun kena maki. Itu kena taubat. Imam Syafi'i boleh maki pasal Imam Syafi'i berpandangan bahawa anjing itu najis. Aduh, ayah. Itu masalah. Zaman sekarang ni zaman orang memaki hamun ulama. Asal ulama ni tak ikut, tak sama dengan dia punya pendapat yang dia pegang tu, dia maki hamun ulama ni. Ulama kolot, ulama julud, jumud lah itu lah ini. Itu tanda akhir zaman, betul kan? Itu penting. Kita tengok bagaimana kedudukan ulama. An-Sakhbar radhiyallahu anhu qala man talaba al-ilma kana kafaratan lima madha. Barang siapa yang menuntut ilmu maka menjadi penebus dosa-dosa yang telah lalu. Itu di antara kelebihan orang yang menuntut ilmu. Hadis riwayat Tirmizi. Bila-bila lagi zaman sekarang menuntut ilmu payah tuan-tuan. Tapi disenangkan. PTN kan ada. PTN ada. Anak saya baru dapat PTN. Tapi pasal dia anak yang soleh, anak yang baik, dia telefon bapak dia. Bagi saya, nak beli telefon boleh? Tak boleh. Nak beli telefon, dia cakap, itu duit hutang pun. Untuk kau bayar yuran, untuk kau belajar. Kau nak telefon nanti, kita carikan. Itu susah, sukar nak belajar. Tapi terpaksa hutang, ibu. Sebab tu ganjaran orang menuntut ilmu ni Allah Ta'ala bagi besar. Itu ganjaran dia. An Aisyah radhiyallahu anha qalat man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla an yakhtu. Daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya barang siapa yang berpindah, maknanya pergi berjalan, pergi menuju ke tempat ilmu untuk belajar ilmu, maka diampunkan baginya sebelum dia melangkahkan kakinya. Dan an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma katanya, khuyyira Sulaiman alaihi salam bainal mali wal mulk wal ilm. Nabi Sulaiman alaihi salam diberi pilihan, diberi option. Nak harta ke, nak kerajaan ke, nak ilmu. Fakhtara al-ilma, maka Nabi Sulaiman memilih ilmu pengetahuan. Fa'atal mulka wal mala li ikhtiyarihi al-ilma, maka dikurniakan kepadanya kerajaan dan harta kerana dia memilih ilmu pengetahuan. Sekarang pun nak pilih wakil rakyat dan tak nak lagi lah yang sebelum darjah 6 tu, minta maaf. Kalau boleh ada doktor, siapa wakil rakyat, doktor simpulan bin simpulan. Sekarang zaman makin canggih, zaman makin bukan maksudnya benda tu ialah itu sebenarnya di sisi Allah tu tak ada nilai pun. Tapi pada zaman dan memang memerlukan benda itu. Benda itu sebagai suatu pengiktirafan kepada orang yang berilmu. Sijil itu, kertas itu satu pengiktirafan masa kini terhadap orang yang menuntut ilmu. Zaman dulu orang tak bagi sijil. Zaman keagungan Islam dulu, orang bagi dia title Syekhul Islam, title Tajuddin, title Hujjatul Islam. Itu orang-orang yang berilmu. Di zaman sekarang ni orang tak layak nak jadi Hujjatul Islam, bagi dapat sijil itu dia. Bagi salah satu penilaian. Maka bila Nabi Sulaiman memilih ilmu, dengan ilmu itu Allah SWT berikan dia kerajaan, dan dengan ilmu itu Allah Ta'ala berikan dia harta. Sebuah kerajaan
yang tidak ada taranya sampai sekarang. Mereka sekarang besar macam mana pun, dia hanya menguasai alam syahadah. Alam jin dia tak kuasai. Tapi Nabi Sulaiman, dia menguasai alam jin, dia menguasai alam haiwan, dia menguasai alam angin, dia menguasai alam tumbuh-tumbuhan. Semua dikuasai oleh Nabi Sulaiman AS. Itu kelebihan dia. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala ayyuma nashi'in nasha'a fi talab al-ilmi wal ibadati hatta yakbura a'tahu Allah yawm al-qiyamah thawab 72 siddiqan. Abu Umamah kata, tiap-tiap orang yang tumbuh membesar dalam menuntut ilmu dan beribadat sampai dia tua, hatta yakbur, sampai dia tua. Betul. Maknanya dia membesar, menuntut ilmu, membesar. Bukan menuntut ilmu aja, beribadat. Tapi motivasi ini tak pernah ada dekat sekolah. Untuk motivasi diberi pada anak-anak murid kita kat sekolah, jadi tak ada lagi yang penting. Maka Allah akan memberinya pahala 72 orang siddiq pada hari kiamat. Itu ganjarannya, 70 orang siddiq di hari kiamat. Daripada kecil menuntut ilmu, pergi sekolah, bangun pagi, nanti balik sekolah tak jadi selama ni, pergi sekolah agama petang pula, lepas tu balik penat, pergi ngaji pula malam, balik dah terbongkar. Itulah yang dilalui selama beberapa tahun. 7 tahun, 6 tahun di sekolah rendah, campur tadika 7 tahun, 6 tahun di sekolah menengah, kalau masuk sampai dengan 6, 7 tahun sekolah menengah, 14 tahun, 3 tahun masuk universiti, 17 tahun, sambung lagi master 2 tahun, 19 tahun, sambung lagi PhD, 22 tahun, 22 tahun menuntut ilmu pengetahuan, tidak berhenti-henti. Sudah tentulah ganjarannya cukup besar. Untuk ini jadi motivasi kepada anak-anak itu. Besar pahalanya nak pergi sekolah ni. Pergi sekolah, rajin-rajin, bisa jadi doktor. Sikit pun tak masuk benda ni. Betul kan? Sampai sekarang kan? Atau kena benda-benda ni semua kita kena masukkan dalam minda anak kita ni. Menuntut ilmu tu nak dapatkan keredaan Allah SWT, nak menebus dosa-dosa. An Anas radhiyallahu anhu qala al-ulama'u warasatul anbiya yuhibbuhum ahlus sama'i wa yastaghfiru lahumul haitan fil bahri idza matu ila yaumil qiyamah. Rawahu Ibnu Najjar. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya, ini pun hadis ni, hadis yang dipertikaikan oleh para ulama tentang dia punya sanadnya, kesahihan dia. Tapi hadis ni ada yang cukup masyhur di semua mazhab, termasuk Syiah pun meriwayatkan hadis ini. Terlalu masyhur hadis ini. Sebab tu ada orang kata hadis ini dicipta oleh ulama untuk meninggikan kedudukan ulama. Kira masuk bakul angkat gigi lah kata. Jadi ulama-ulama mencipta hadis ini. Dari segi sanad ni dia tak sampai ke peringkat mungkar ataupun ke peringkat maudhu' dah. Cuma dhaif itu pun ada ulama yang kata hasan hadis ni. Sebab hadis ni banyak jalur periwayatan dia. Iaitu hadis mengatakan ulama waris para nabi. Mereka dicintai oleh ahli langit dan dibacakan istighfar oleh ikan-ikan di lautan jika mereka mati hingga hari kiamat. Itu kedudukan ulama. Tapi ada orang tak terima. Islam adalah milik semua. Semua orang berhak mentafsirkan Islam. Itu antara prinsip dalam ajaran Islam liberal, tuan. Bila kita bawakan hujan, orang sakit gigi jumpa tukang kebun ke? Tak ada kan? Orang sakit gigi jumpa doktor gigi. Bahkan orang sakit gigi, dia tak akan jumpa doktor pakar sakit kuat.
Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kau tanyalah pada ahlinya. Jadi sakit gigi, pergi jumpa tukang kebun. Tukang kebun kata, sapu minyak kapak tak pun main aku bawa belajar cabut. Sudah tentulah kita akan bertemu kepada ahlinya. Sama dengan agama. Kalau orang nak bertanya tentang pembinaan surau ini, dia akan bertanya kepada siapa? Dia akan bertanya kepada jurutera. Dia akan takkan tanya kepada tukang sapu Dia tak akan tanya pada cikgu sekolah. Cikgu sekolah boleh jawab, bentuk dia cantik, itu je. Dia tak akan boleh kata dia punya foundation dia macam mana, dia punya asasnya macam mana, design kiri macam mana. Dia akan tanya engineer. Orang nak bilang kereta, dia akan bertanya kepada pakar otomotif, jurutera otomotif. Itu dia. Jadi agama ni, kita nak tanya siapa? Tanya pada ahli agama, orang yang mengaji agama. Tuan-tuan, masuk universiti, belajar jadi doktor, ambil MBBS tu. Berapa tahun? 5 tahun ya? 5 tahun lebih kurang masuk MBBS belajar. Keluar-keluar orang panggil dia doktor. Masuk universiti 3 tahun belajar civil engineering. Kemudian ambil pula peperiksaan Institut Engineer punya bubuh IR itu, insinyur. 3 tahun belajar boleh dipanggil insinyur. Masa sekolah menengah dia belajar biasa je. Yang ustaz ni duk belajar daripada tingkatan 1 sekolah agama. Belajar nahwu, sarah, buku semua tu. Masuk universiti lagi 3 tahun sambung lah. Tak layak ke dipanggil ulama? Itu konotasi kadang-kadang tuan. Pasal apa? Dianggap ulama ni semua kepala otak dia jumbo, konservatif. Itu tak boleh, ini tak boleh. Ulama dia bila mengistimbatkan hukum, dia bukan tengok pada nas saja. Dia akan tengok semua benda. Adalah mereka yang menengok pada nas saja, tapi ada yang akan melihat aspek-aspek yang lain. Sebab tu nak mengistimbat hukum tu, dia bukan belajar ilmu nas saja. Macam-macam ilmu dia kena belajar, ilmu alat lah, supaya dia faham. Bila hujah ni dibawa kepada mereka, mereka berkata, oh, kalau ulama salah, siapa nak bertanggungjawabkan? Kalau doktor salah, dia boleh dipertanggungjawabkan. Bawa pergi mahkamah. Saya doktor bagi preskripsi ubat yang salah, sakit tu mati, kita boleh sama doktor tu. Kalau ulama bagi preskripsi hukum yang salah, kita nak bawa pergi mahkamah mana? Dia kata begitulah. Antara hujah yang kata dia nak tolak kerja kita. Kita kata betul. Kalau kita sakit perut, kita jumpa doktor, kemudian doktor berikan ubat dan preskripsi yang salah, kita bawa doktor itu pergi mahkamah saman dia. Adakah hakim nak panggil tukang kebun untuk mengulas preskripsi doktor yang salah bagi ubat? Sudah tentu tidak. Hakim akan panggil doktor juga. Nama je tuan. Tapi pasal dia nak menjauhkan kita daripada ulama, itu je. Sebab sekarang ni mereka nampak kekuatan umat Islam tu, pertama dulu dia kata pisahkan daripada Quran, pisahkan daripada sunnah Rasulullah SAW. Tak berjaya juga. Pasal apa? Tak berpisah dengan ulama. Macam mana pun dah merujuk pada ustaz. Sekarang pisahkan daripada ulama untuk melemahkan umat Islam ni. Biar dia jangan rujuk pada ustaz lagi dah. Biar dia rujuk pada pakar sosiologi. Pakar sosiologi itu nanti akan bagi. Itu yang timbul arak boleh diminum kerana kalau sampai tak mabuk. Sebab maqasid syariah pengharaman arak kerana mabuknya. Rupa-rupanya yang banyak yang keluarkan hukum-hukum macam ni, kebanyakannya Usuluddin wal falsafah. Kemudian
Kemudian dia pergi barat, dia belajar falsafah. Semua hukum ni dia belajar falsafah. Sebab tu homoseks tidak salah, homoseks halal. Melacur boleh kalau sekiranya nak membiayai hidup dia. Banyak tuan. Akhirnya begitu. Sebab apa? Tidak ditanyakan kepada ahlinya. Rasulullah SAW sebut, "Idza wusidal amru ila ghairi ahliha fantazirus sa'." Kalau sekiranya sesuatu benda itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tunggulah saat kehancuran. Jadi cacat berubah lah sekarang. Itu masalahnya tuan. Saya minta maaf tuan, kena berhenti awal sikit. Lepas ni ada bicara di Masjid Negeri, kita buat Multaqah Asatizah Negeri Selangor. Jadi saya terpaksa ke Masjid Negeri lebih awal sikit. Kita menganjur kan, awal sikit, jadi saya minta maaf. Kalau tidak apa, satu soalan kan. Kalau tak ada tuan, ya. Ulama cakap kasar. Cakap kasar. Tak bolehlah ulama cakap kasar. Lepas tu dia kata, kalau tak ikut perjuangan ulama ni boleh menginsya akidah. Ulama boleh Tergelincir akidah dalam gerakan Islam lah. Tergelincir akidah. Macam Ustaz. Maksud dia tinggi akidah ni macam mana? Kalau kita ulama tu cakap ikut perjuangan dia, kalau kita tak ikut, kita tergelincir akidah. Yang satu tadi tu ulama cakap kasar, boleh ke terima Ustaz? Itu pun sebenarnya antara perkara yang menjadi masalah. Ialah kadang-kadang ulama-ulama yang dikatakan ulama ni, dia pun kadang-kadang ayah sebut, memang saya pun kurang setuju bila dia cakap kasar, terutama bila mempertikaikan ulama lain. Nak jadi mufti bodoh. Mufti bukan bodoh. Ya dah betul lah, mufti tu mungkin pandangan dia tak sama dengan pendapat kita, tapi konotasi bodoh lah itu ni pun satu benda yang kurang manis lah. Itu nak kata apa? Sepatutnya tidak keluar perkataan kasar-kasar tu. Dulu-dulu antara ulama ni memang ada mereka di antara mereka ulama Muhammad, tapi ada juga di antara kalangan ulama ni yang menzindikkan ulama lain. Ibnu Taimiyah zindik kerana dia berakidah mujassimah, contoh. Ibnu Arabi itu zindik, mulhid kerana pandangan-pandangan sufi dia yang kontroversi. Izzuddin Abdul Salam, salah seorang ulama besar dalam usul fiqh dan fiqh, sebelum dia duduk dalam dunia sufi, memang dia mempunyai pandangan negatif kepada orang-orang sufi. Jadi bila dia sudah duduk di alam sufi, akhirnya dia banyak tarik balik dia punya pandangan lama itu. Sebab ulama macam mana pun dia adalah manusia biasa. Tetapi kita nak mengkritik ulama ni ada adab-adabnya. Jangan maki hamun. Kadang-kadang saya beritahu kepada rakan-rakan, agaknya ini ulama kena maki hamun pasal dulu kita pun maki hamun orang tak? Ataupun kita membiarkan pengikut kita memaki hamun orang. Itu pun satu benda yang ada fikir juga tu tuan. Saya secara peribadi memang saya tak setuju kalau ada orang, walaupun dia tu berbeza aliran pemikiran dengan kita, tak patut keluar maki kata-kata maki hamun dan caci-caci maki. Memang tak patut. Kata kasar. Cumanya kadang-kadang ada pada saat dan ketikanya kita kena cakap kasar. Tapi bukan pada semua keadaan. Dan sekarang ni mana nampak gaya cakap kasar ni berlaku pada semua keadaan. Dan memang tak dinafikan ada di kalangan ustaz-ustaz ni yang tidak cermat di dalam
di dalam mengeluarkan pandangan dan juga pendapat dia, sehingga mudah melibatkan orang. Oh, ini liberal, oh ini Wahabi, oh ini Syiah. Itu pun satu masalah yang timbul, label di kalangan ahli agama. Itu saya akui, saya tak dapat jawab nak macam mana. La yuhibbul ulama illa ulama. Tidak mencintai ulama melainkan ulama. Maksudnya ulama lah yang kena betulkan benda ni. Orang macam kita dari Bandang, dari mana lengkeh ke? Oh, sekolah mana ni? Ngaji kat Mekah baru tahu. Maknanya ada ulama juga yang kena membetulkan situasi itu. Itu yang kita ambil tuan-tuan. Memang dia bercakap kasar, tapi sinilah kita ambil ilmunya yang baik. Kasarnya itu jangan diambil. Sebab kalau macam mana pun ulama ni dia ada bunga-bunga dia yang boleh kita kutip sebagai hiasan dan boleh kita hidup sebagai haruman. Itu je. Mana yang baik kita ambil, mana yang kurang, yang tak sesuai itu kita tak boleh ambil. Itu je lah yang dapat saya jawab setakat ni. Ya. Ya, memang dalam kitab-kitab, terutama kitab-kitab yang berkaitan dengan tasawuf seperti Siyarus Salikin dan beberapa kitab-kitab yang lain, dia ada mengkategorikan beberapa ulama. Bahkan dalam isu anjing pun sebenarnya Allah SWT ada menggelarkan ulama sebagai anjing. Lagi kasar bahasa apa? Iaitu ulama yang menjual dunia menjual agama kerana keuntungan dunia. Maka ulama ini Allah Ta'ala kata seperti anjing yang menjelikan lidahnya. Engkau panggil dia pun dia jeli lidah dia, engkau halau dia pun dia jelikan lidah dia. Memang ada. InsyaAllah semua akan datang kita akan bagi-bagikan kategori-kategori ulama itu. Ulama yang bagaimana? Wallahu a'lam. Jadi minta maaf kalau dia terkasar bahasa, minta maaf kalau dia terkasar bahasa. Jadi saya rasa cukuplah sekali itu. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan salat rawatib. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanallah.